Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali bersama Cikgu Adila untuk subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 5. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu di unit 2, permainan kategori serangan iaitu rugby sentuh. Mari kita lihat standard kandungan yang ingin dicapai pada hari ini, iaitu melakukan kemahiran rugby sentuh dalam situasi permainan. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan rugby sentuh. Namun begitu, disebabkan PDPR, kita hanya belajar secara teori. Okey, mari kita lihat pula objektif PDPR pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 kemahiran asas dalam permainan rugby sentuh. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti 4 kemahiran yang digunakan dalam strategi serangan rugby sentuh. Okey, seterusnya mari kita lihat sedikit pengenalan berkaitan permainan rugby ya. Okey, permainan rugby sentuh memerlukan pemain menguasai kemahiran larian, pengendalian bola, mengelakkan diri daripada disentuh pemain pasukan lawan, serta menguasai kemahiran menyerang dan bertahan secara berpasukan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kemahiran larian? Untuk rugby sentuh ni ya, larian memang kita sangat titik beratkan. Kita kena laju dan kita perlu tangkas, merubah arah kan, supaya kita tidak disentuh oleh pemain pihak lawan. Kemudian yang kedua tadi, pengendalian bola. Pengendalian bola ni bermaksud apa? Hantaran, menangkap, kemahiran menangkap kita perlu baik kerana permainan rugby ni sangat laju. So apabila laju, bola yang sampai tu pun lajulah kan. So kalau kemahiran menangkap dan menghantar bola ni tak baik, so dia beri peluang kepada pihak lawan untuk ambil bola tersebut ya. Kemudian mengelakkan diri daripada disentuh pemain pasukan lawan. Dalam rugby sentuh ni dia bukan macam yang tackle tu ya. Rugby yang biasa tu rugby tackle. Kita tackle orang kan. Yang ini kita elakkan diri daripada disentuh. So kita kena mengelaklah, banyak berlari dan sebagainya. Okey, kemudian menguasai kemahiran menyerang dan bertahan secara berpasukan. Kerana permainan rugby ni bukannya permainan individu. Dia berpasukan, so perlu kerjasama yang serasi antara ahli rakan sepasukan. Barulah kita dapat menguasai permainan. Seterusnya, memenangi perlawanan. So, kalau keempat-empat kemahiran ini kita dapat aplikasikan dalam game, insyaAllah kamu boleh memenangi perlawanan tersebut. Okey. Kemudian, setiap pasukan dalam permainan ini berpeluang untuk bergerak bersama-sama dengan bola dalam kawasan permainan sehingga salah seorang pemain dapat melakukan try dengan menyentuh bola di belakang garisan gol pihak lawan bagi mendapatkan mata. So, tak ada kawasan larangan lah. Semua boleh bergerak di mana-mana. Okey. Okey, kemudian pasukan bertahan hendaklah mempunyai strategi bertahan yang mantap supaya dapat menghalang atau mematikan pergerakan pasukan lawan untuk mendapatkan mata. Pasukan bertahan perlu menyentuh pemain yang membawa bola dan pemain yang disentuh akan dikira mati. So, yang kita yang bertahan, kalau kita pasukan untuk bertahan, kita perlu cari pihak lawan lah, kita sentuh dia untuk mematikan perlawanan ya. Okey, kemudian dalam permainan ini juga pemain-pemain akan menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti menangkap dan menghantar. Penguasaan kemahiran asas ini dapat membantu pasukan mengaplikasikan strategi menyerang seperti tendang dan tangkap, hantaran silang, mispas dan strategi bertahan seperti 1 lawan 1 serta strategi bertahan dalam kumpulan. Namun begitu, untuk hari ini kita hanya menekankan strategi menyerang kerana kita ada satu masa saja ya. Okey, mari kita lihat kemahiran asas rugby yang disebut tadi, iaitu 4 tadi ya. Larian, mengelak dari disentuh, pengendalian bola dan menyerang serta bertahan. Strategi ya.
Okey, seterusnya mari kita lihat strategi yang ingin ditekankan pada hari ini, iaitu strategi serangan. Bagaimana nak menyerang. Kemudian, apa tujuan menyerang? Tujuan menyerang ni of course lah untuk mendapatkan mata bagi kemenangan. So, strategi menyerang dilakukan berdasarkan kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Kita kena tengok dulu pasukan kita lawan tu macam mana. Kalau kita pernah jumpa sebelum ni, di perlawanan-perlawanan sebelum ni, mungkinlah kita dapat tahu kan. Kita akan dapat tahulah bila kita lihat ya. Okey, kemudian pasukan penyerang perlu mengatur strategi menyerang dari semua kawasan, sama ada di bahagian tengah padang, gelanggang atau sayap bagi mengelirukan pasukan yang bertahan. Okey, kita kena serang pelbagai arah. Tak boleh guna strategi menyerang yang sama je, nanti dia dapat tahu. Okay, kemudian jika pasukan penyerang mempunyai pemain yang mempunyai kepantasan berlari di tengah, berada di tengah, strategi serangan dari tengah digunakan. So, kalau tim kita ni ada pemain yang pantas ni, berlari di tengah. So, kita perlu guna menyerang melalui kawasan tengah. Okay. Kemudian, manakala strategi serangan sayap digunakan. Sayap tu maksudnya tepi lah. Jika pemain bertahan mempunyai kelemahan di bahagian tersebut. Pihak lawan kita ada kelemahan di bahagian tepi. So, kita bawa bola tu ke tepi lah untuk serang dari bahagian tepi. Okey, antara kemahiran melakukan strategi menyerang dalam permainan rugby sentuh ialah tendang dan tangkap. Kick and catch. Ini strategi untuk menyerang. So, kemahiran dia tendang dan tangkap. Kick and catch. Yang kedua, hantaran loop. Yang ketiga, hantaran silang, scissors dan miss pass. Serta mengacah dengan larian zigzag semasa membawa bola. Apa kemahiran tu? Kejap lagi kita akan tunjuk gambar, detail dan video sekali. Okey, mempunyai seorang pemain penyerang yang pantas merupakan kelebihan dalam sesebuah pasukan. Memanglah sebab kita nak bawa lari bola. So, sampai dekat garisan penamat belakang tu, kita boleh touch belakang lain tu, dapatlah satu mata. Dia tak sama macam rugby tackle. Rugby tackle, satu touch dapat 5 mata. Yang ni untuk rugby sentuh, satu touch, satu mata sahaja. Okey. Jom kita lihat strategi serangan yang ingin kita lihat hari inilah kemahiran dia, iaitu tendang tangkap, hantaran silang, mengacah dengan zigzag, strategi menyerang dari tengah dan sayap. Okey. Okey, kita pergi dahulu kepada tendang dan tangkap. Apa itu tendang dan tangkap? Okey, strategi tendang dan tangkap ini digunakan apabila sesebuah pasukan hendak menyerang pasukan lawan. Untuk menyerang kita guna tendang dan tangkap, bukan bertahan ya. Okey, kemahiran ini digunakan oleh seorang pemain pasukan penyerang yang membawa bola. Okey, contoh kita lah, saya bawa bola kan. So, bagaimana kita nak aplikasikan tendang dan tangkap ni? Okey, cuba tengok gambar sebelah tu. Kalau tengok gambar pun awak dah nampak lah kan. Okey, kita tengok. Apabila pemain tersebut berdepan dengan seorang pemain pasukan lawan. Okey, kejap. Okey, pasukan lawan warna biru ni. Ni warna biru pasukan lawan. Kita yang bawa bola ni. Okey. So, dia kata apa? Pemain tersebut akan menendang bola dengan pantas ke hadapan. Dia tendang bola ni ke hadapan. Melepasi pemain pasukan bertahan dan berlari untuk mendapatkan kembali bola yang ditendang. So, bila dia tendang, dia akan berada di hadapan untuk tangkap balik bola tersebut. Awak sendiri tendang, awak sendiri yang tangkap. Okey, itu adalah kemahiran tendang dan tangkap. Okey, mari kita lihat bagaimana video kemahiran tersebut ya. Okey, ini adalah strategi tendang dan tangkap. Lihat ya, dia tendang dan dia ke depan tangkap. Okey, tengok secara slow. Alright. So, dalam keadaan sebenar. Okey, dalam keadaan sebenar video tadi akan ada pihak lawan lah yang bertentangan dengan kita. Alright, kita tengok seterusnya. Pemain ini memerlukan kepantasan dalam larian untuk memastikan dia melepasi pemain pasukan bertahan. Dia kena pantas sebab kita nak ke depan terus. Kalau awak tendang, lepas tu lembab je ke depan,
Maksudnya nanti pihak lawan akan sambarlah bola tu. Okey, kemahiran menyerang ini boleh dilakukan sama ada di tengah atau di sayap padang. Alright. So, yang kedua kita pergi kepada hantaran silang, scissors ya. Okey, tengok ilustrasi bagaimana hantaran silang dilakukan. Okey. Strategi hantaran silang ini memerlukan pemain pasukan penyerang yang membawa bola, berlari ke hadapan dan menghantar bola secara bersilang antara rakan sepasukan. Bila hantaran silang ni dilakukan dari pelbagai arah So dia bukan forward straight je. Dia akan mengelirukan pihak lawan. Strategi ini juga dapat mengelirukan pemain pasukan lawan dan seringkali dilakukan di kawasan tengah gelanggang menuju ke arah kawasan in goal. Strategi ini selalu di tengah gelanggang. Okey, bagaimana hantaran ini dilakukan? Jom kita lihat video. Okey, ini adalah hantaran silang. Tengok tu pelbagai arah So nampak macam keliru kat situ Kita pun tak tahu dari mana arah bola tu nanti. Okey, harap awak faham lah Okey, seterusnya mari kita lihat kepada kemahiran ketiga dalam serangan, iaitu mengacah dengan zigzag. Zigzag kan? Macam mana zigzag? Ke kiri, ke kanan kan? Ke kiri, ke kanan. Okey, strategi ini sering digunakan apabila pasukan penyerang mendapat peluang membawa bola terus ke hadapan. Kita bawa bola ni, so kita nak elak daripada lawan, kita perlu melakukan mengacah zigzag ke kiri dan ke kanan. Bagi mengelakkan diri disentuh oleh pemain pasukan bertahan, pemain yang membawa bola boleh melakukan pergerakan mengacah dengan tangkas. Ketangkasan sangat perlu dalam aktiviti ni dalam kemahiran ini, kerana ketangkasan itu kemahiran merubah arah dengan pantas kan. Okey, cuba tengok nombor 1 gambar. Saya perlu melakukan gerakan zigzag untuk mengelakkan diri daripada disentuh oleh pemain pihak lawan. Okey, tengok tu. Dia akan ke kiri. Okey. Kemudian dia mengelakkan diri Okey, pemain boleh mengacah dengan larian zigzag, iaitu melakukan pergerakan badan ke kiri atau ke kanan secara berselang semasa berhadapan dengan pemain pasukan bertahan. Acahlah ke kiri, ke kanan, ke kiri, balik ke. Asalkan dapat elakkan dirilah. Okey, mari kita lihat video berkaitan dengan kemahiran mengacah dengan zigzag. Okey, ini mengacah dengan larian zigzag. Okey, ke kiri dan kanan. Tengok gerak perlahan Ke kiri, ke kanan dan melepasi pihak lawan. Okey, dah lihat video tadi mengacah dengan zigzag. Okey, so seterusnya kita akan tengok video berkaitan dengan kemahiran loop dan miss pass yang tidak ditunjukkan dalam buku teks detailnya, tapi kita tengok video tambahan. Okey, ini juga kemahiran single loop yang digunakan dalam menyerang. Okey, cuba tengok Dia bagi kat kawan dia, kemudian dia dapat balik. Kemudian baru dia pass. Okey, itu single loop Tengok. Dia bagi, kemudian dia lari, dia akan dapat balik. Kemudian dia loop looping. Alright, so faham Kemudian satu lagi. Okey, ini satu lagi miss pass. Macam mana miss pass? Cuba tengok tu. Dia akan berselang. Orang satu bagi orang tiga bagi orang 5. Contoh satu bagi orang 3. Okey, selang lagi. Dia akan miss. Satu Okey, gerakan perlahan. Kita tengok bola tu miss untuk satu pemain. Okey, so faham So ini dah adalah kemahiran. Okey, kemahiran dalam hantaran dalam strategi menyerang. So seterusnya kita pergi kepada strategi menyerang dari tengah dan sayap. Okey, dari tengah maksudnya tengah gelanggang lah, tengah padang tu Okey, strategi menyerang dari tengah dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian sayap ke tengah kawasan gol dengan menggunakan hantaran silang, hantaran loop, miss pass dan larian zigzag. Cuba tengok ilustrasi gambar sebelah ni. Okey, mula-mula di hantaran tu di sini kan. Kemudian dia akan pergi ke bahagian
tengah untuk melakukan serangan. Okey. Okey, seterusnya strategi menyerang dari tengah dan sayap. Okey, maksudnya serangan dari sayap pula, pemain penyerang membawa bola dari bahagian tengah ke bahagian sayap kawasan gol dengan menggunakan kemahiran hantaran silang dan kemahiran tendang dan tangkap. Okey, cuba tengok kat sini. Daripada kawasan tengah sini dia bawa ke tepi tu, kemudian dia melakukan serangan di sini. Okey, itu maksud dia. Okey, dia ada kekuatan dan kelemahan ya. Mari kita lihat. Okey, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dia mengelirukan pihak lawan kerana kepelbagaian hantaran yang pantas oleh pemain. Yang kedua, pasukan lawan akan memerlukan pasukan pertahanan yang ramai untuk bertahan. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas untuk penyerang melakukan serangan pantas. Itu kekuatan dia ya. Tapi kekuatan ni jika pemain ataupun tim kita ni pantas lah. Okey, kelemahan dia, pasukan penyerang mempunyai pertahanan yang sangat longgar kerana hampir semua pemain bertumpu untuk menyerang jika berlaku serangan pantas daripada pihak lawan. So semuanya naik untuk menyerang, so pertahanan kita longgar lah. Okey, strategi ini memerlukan semua ahli pasukan mempunyai kesefahaman yang tinggi dan bijak mentaksir situasi permainan. So perlukan latihan lah. Kalau tak persefahaman, tengok hantaran-hantaran yang dibuat tadi kan. Bila tak persefahaman, awak balik lontar je bola tu, kawan awak buat tak tahu je. Sebabnya tak tahu awak nak bagi kat dia kan. Okey. So itu saja untuk hari ini. Sebelum kita tamat, kita lihatlah bagaimana latihan dibuat ya. Okey, ni contoh ya. Ilustrasi latihan yang kita boleh buat di sekolah untuk kemahiran tadi, macam mana nak aplikasikan. Okey, ni ilustrasi, kita tengok. Murid bahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan akan melakukan serangan bermula hantaran bola daripada M1. Okey, mana M1? Nampak kan M1? Dia akan bagi bola kepada M2. M1 akan menghantar bola kepada M2 dengan menggunakan strategi hantaran silang. So, dari M1 ke M2, hantaran silang. Kemudian M2 akan cuba melepasi pemain pertahanan menggunakan strategi mengacah dengan serangan zigzag. Mengacah kiri kanan untuk melepaskan dirilah. Tetapi jika tidak mampu, M2 menggunakan strategi serangan sayap dengan melakukan hantaran silang kepada murid M3. Kalau kat sini tak berjaya, tengah ni tak berjaya nak melepasi pemain sebab ramai kat situ kan. Terus hantar ke sayap. Okey, pemain sayap cuba tengok tu gambar. Pemain sayap buat apa kat situ? Ni kan, dia melakukan apa ni? Dia tendang kan? Dia tendang ke sini, ke depan ni. Okey. Dia lakukan apa tu? Okey. M3 akan melakukan strategi tendang dan tangkap untuk melepasi pemain pertahanan. Selepas menendang, M3 akan menggunakan kepantasan larian untuk melepasi pemain pertahanan dan menangkap bola. M3 akan melari pantas ke hadapan untuk membuat touchdown. Setiap pasukan akan bertukar peranan selepas selesai melakukan strategi tersebut. So, aktiviti ini dapat mengaplikasikan kemahiran-kemahiran serangan yang kita pelajari tadi. Okey, itu saja untuk hari ini. So, saya harap kamu dapat kenal pasti kemahiran asas dalam rugby sentuh. Kemudian mengenal pasti 4 kemahiran serangan dalam rugby sentuh. So, untuk kemahiran bertahan kita akan belajar pada minggu depan ya. So, lepas ni sila jawab kuis yang disediakan. Kemudian sila buat nota dalam bentuk yang paling ringkas lah. Boleh ambil daripada slide. Buat cantik-cantik. Okey, kemudian jangan lupa isi kehadiran. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.